إلى حضرة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik ke atas kita. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam kurnia taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mengekalkan akan anugerah taufik dan sekalian yang dirahmati saya. Nasihat untuk diri saya sendiri berkenaan dengan ghaflah, kelalaian. Kita ini lalai disebabkan kita lupa akan perjalanan kehidupan kita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, iaitu kita lupa tentang kita semua akan dikumpulkan besok di akhirat. Tak ada satu orang pun yang terkecuali. Semua orang akan bertemu dengan hari yang Allah sebutkan, iaitu Yaumul Mahsyar. Dan ketika kita lupa saat itu, kita mula lalai, sebab kita rasa kita akan hidup dalam dunia ni selama-lama. Kita akan menyelesaikan urusan dunia ni sampai bila-bila. Sebab itu, apabila kita lupa tentang perjalanan hidup kita yang dia sentiasa bergerak tanpa henti, yang ni yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bertukar siang malam, siang malam, tak ada yang tak berhenti pertukaran ni, menunjukkan tentang perjalanan alam ni terus berjalan, dan dia akan berhenti apabila sampai titik terakhir. Maka semua orang mukmin, orang kafir, siapa pun yang ada dalam dunia ni, maka kita akan dihimpunkan oleh Allah di dalam satu tempat yang dipanggil mahsyar. Bila kita lalai, pada ketika itu ulama menyatakan kepada kita, kita akan sibuk dengan 4 perkara, iaitu dunia kita, makhluk di sekeliling kita, nafsu kita, dan syaitan.
Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita, syaitan ni musuh kita yang nyata, tapi tetap kita ikut apa yang dikehendaki oleh syaitan. Kita dah tahu dah bahawa dunia ni bukan tempat selama-lama, tempat berhenti, tapi tetap kita ditipu sampai umur kita tua. Kita tetap berurusan tanpa henti dengan kita lupa untuk menyiapkan diri kita ke arah perjalanan kita yang seterusnya. Maka kita terus lalai dengan apa yang kita lihat, kita dengar dalam kehidupan. Sebab itu malam ni saya nak bincang, dan sebagai satu panduan untuk diri saya, tentang lalai. Apa yang disebutkan oleh ulama kepada kita, alamat hati yang lalai ini ada beberapa perkara. Dan habis ini saya akan sebut apa sebab kita lalai. Nanti kita cari ubat dia. Alamat hati yang lalai ini tanda orang hati lalai. Kita ada tak? Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Pertama, kata ulama, kita mula bermalas-malas dan berlengah di dalam ibadah dan ketaatan. Kita rasa malas nak buat baik, rasa malas nak ibadat, rasa malas nak kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ni dia berpusing, alam ni dia berpusing terus. Ni kita dah masuk bulan Maulid. Apa yang kita dapat? Ya, tak lama lagi kita akan masuk Isra Mi'raj. Apa kita dapat? Habis Isra Mi'raj, kita akan masuk lagi Ramadan. Apa kita dapat? Kita dah lalu ni terlalu banyak kali. Ya. Kalau kita pergi berjalan-jalan, tentu ada benda yang kita bawa balik. Kita pergi Terengganu, kita bawa balik kopor-lekor. Ya. Kita pergi Melaka, kita bawa balik Cencaruk. Kan? Ini lalu bulan-bulan ni apa yang kita dapat? Bermakna kita ni disia-siakan, walaupun dilalukan. Kita mau tak mau, kita tetap lalu. Kita tetap lalu, macam orang yang dipaksa dibawa berjalan. Kalau kita seronok dengan musafir ini, bermakna kita akan bawa oleh-oleh. Rupanya musafir yang kita lalu ni kita tak seronok. Maka musafir kita adalah musafir ke arah akhirat. Maka ketika itu kita bermalas-malas nak buat ibadat, nak buat taat dengan Allah. Sampai sekarang tuan-tuan, saya ulang lagi, kita gagal bangun malam. Dan kita adalah menjadi orang yang gagal bangun malam sampai sekarang. Kita terus gagal. Tuan-tuan, kalau 60 tahun gagal, agak-agak di sana berjaya tak? Kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Kita masih tidak berjaya di dalam ketaatan dan kebaikan. Kita terus gagal. Kita tak mahu besok bila kita mati dalam keadaan kita menjadi orang yang gagal pada sisi Allah. Allah sebut dalam Quran ni falah, kan? Sampai setiap waktu diingatkan oleh Allah, hayya 'ala salat, hayya 'ala falah. Kita semayang dah semayang, tapi kita tak falah. Kita tak dapat falah. Kita dunia kita falah. Kerja berjaya, status dari bujang ke kahwin berjaya. Dulu tak ada kereta baru, sekarang dah ada kereta baru, berjaya. Dulu kecil, sekarang besar, berjaya.
rumah ada 1 sampai 3 berjaya. Tetapi apakah hayya 'alal falah yang dilaungkan tiap-tiap waktu tu, itu ukuran dia? Apakah itu ukuran dia pada sisi Allah? Allah sebut tak dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina. Tengok ciri-ciri tu. Kita menjadi orang yang berjaya tak? Orang mukmin yang berjaya atau tidak pada sisi Allah? Ini kata berjaya, ya. Kedua, apa kata ulama? Dia memandang kecil terhadap dosa dan maksiat sehingga dia tak merasa bersalah dengan kemaksiatan itu. Kita buat dosa sampai sekarang dan kita gagal tinggalkan dosa. Sampai sekarang kita gagal tinggalkan dosa. Kita hasad, dengki, mengumpat, sombong. Sebab itu ada hadis yang Nabi sebut, Allah tak tengok rupa kamu, tak tengok badan kamu. Yang Allah tengok adalah hati-hati kamu, iaitu menjadi orang yang baik. Kalau nak tahu jasad yang baik, hatinya baik. Ini dalam hadis. Nabi kata kalau seketul daging ni baik, semua baik. Jadi kalau kita dalam keadaan orang lalai, maka kita akan anggap dosa yang kita buat selama ni tak ada apa-apa. Sebab kita masih jadi orang gagal dalam bermujahadah meninggalkan dosa. Sebab tu dalam kuliah saya selalu ulang benda ni. Tuan-tuan, orang sembahyangnya ada tak masuk neraka dalam Quran? Ada. Fawailul lil musallin allazi an salatihim sahun. Agak-agak sahun ni pada kita dalam hidup kita ni, kita dah selesai tak? Sembahyang zuhur paling lewat pun pukul 2 lah. Kita sembahyang zuhur pukul 3 suku. Sembahyang asar 5.30. Sembahyang isyak kita lajak sampai pukul 11. Tapi kita sembahyang dan kita bagi alasan macam-macam. Itulah alasan ini, alasan. Ke kita lewat sembahyang tu sebab kita baca Quran? Ada tak? Kalau saya baca Quran, Ustaz, dari lambat sikit sembahyang sampai pukul 3. Tak, tuan-tuan. Kita lalai disebabkan 4 perkara: dunia, kawan-kawan, nafsu, syaitan. Sebab itu Nabi kata diri yang baik, sehingga Nabi kata nafsu dia boleh mengikut aku, kata Nabi. Itu diri yang baik. Kita nak cakap kita salah, selagi nafsu kita tak boleh ikut Nabi, bermakna kita bukan orang salah. Kita bukan orang salah. Nafsu kita tak boleh ikut Nabi. Kita nak kata kita sayang Allah, sayang Nabi, ya, kita ukur dengan harta kita. Sebab itu dalam ayat jihad pertama ayat harta, baru ayat diri. Berjihadlah dengan harta kamu dan diri-diri kamu. Kalau nak tahu sayang Allah, sayang Nabi, boleh tak kita keluarkan harta untuk Allah, untuk Nabi? Sepatutnya, Ustaz, saya ni lemah nak sembahyang, bangun malam lemah, baca Quran lemah. Allah bagi kita harta. Apa salah kita bayarkan duit api air surau tiap bulan? Kita tak rajin sembahyang jamaah 5 waktu. Apa salah? Kita tak boleh bayar semua, kita bayar separuh.
Sebab itu Nabi sebut macam ni dalam ayat, dalam hadis, bila mati anak Adam, putus segala amalan melainkan 3 perkara: sedekah jariah. Apa yang boleh mengalir dalam hidup kita? Apa salah kita bayar api surau? Mudah-mudahan besok kalau kita mati, kubur kita terang. Kita tak dapat macam orang lain dapat sembahyang jamaah 5 waktu sehari semalam, tapi aku dapat menerangkan dan memudahkan orang lain salat jamaah. Apa salah, tuan-tuan? Tapi kita sayang, kita peluk harta kita. Padahal harta yang kita peluk ni kita tak bawa balik pun. Harta yang kita buat bayar, api surau, air surau, yang tu bawa balik. Tapi kenapa kita tak percaya dengan Allah? Allah sebut dalam Quran, tijaratan lan tabura, perniagaan yang tak pernah sia-sia, tak pernah rugi, kau berniaga dengan aku. Satu perniagaan yang tak pernah rugi. Kenapa kita tak percaya dengan Allah? Kita tak nak yakin dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang ni yang kita kata kita masih gagal. Kita cuma cakap kat mulut je, tuan-tuan. Ni yang ulama' dia kaji. Orang yang cakap dekat mulut lain, hati lain, nama dia munafik. Tapi bukan nifak akidah, nifak pada amalan, nifak pada perkataan. Dia bukan munafik macam Abdullah bin Ubay. Mulut cakap sayang, tapi hati sayanglah lain. Allah tahu tak, tuan-tuan? Yang mulut sayang, hati sayang lain, Allah tahu tak? Mana boleh tipu Allah Ta'ala? Siapa boleh tipu Allah? Sebab itu kita kena berhati-hati. Sebab semua perkara yang kita buat dalam hidup ni besok akan ditanya oleh Allah. So, kita tak boleh tipu, tuan-tuan. Sebab apa yang pada zahir dengan pada batin mesti sama. Yang zahir dengan yang batin mesti sama. Kalau tak sama, tuan-tuan, bermakna kita sedang menipu Allah. Itu Allah sebut di dalam surah Al-Kahfi tentang syirik amalan. Ada kan? وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kita nilai, kita muhasabah, tuan-tuan. Kita ni bukan muda lagi, bukan muda lagi, tuan-tuan. Kita semua ahli liang lahat nama ni. Tak lama besok orang campak lah kita dalam liang lahat. Sekejap ya. Orang dah bukan simpan kita. Dia tak simpan kita, tuan-tuan. Bohong ya. Tapi besok orang dah campak kita dalam liang lahat. Kita ada apa? Muslimat ada apa? Apa ada? Yang kita sayang-sayang dalam hidup ni, apa yang kita ada? Sebab itu kita kena persiapkan diri kita untuk balik kepada Allah. Tuan-tuan tengok alam sekeliling. Alam sekeliling Allah tunjukkan kat kita apa rasa kita. Yang Nabi cakap antara tanda kiamat kan, anak ibu melahirkan tuan, bermaknanya ramai anak derhaka. Saya nak tanya tuan-tuan, sekarang anak ikut kita ke kita ikut cekanak? Anak nak handphone bagi, tak ada data, kita tak bagi hidupkan data, dia baling telefon, tuan-tuan. Sekarang siapa jadi tuan, siapa jadi hamba sekarang ni? Tak tanda kiamat. Kemudian Nabi kata padang pasir dah subuh, dah hijau. Apa jadi sekarang? Tengok. Nabi kata
Sungai Furat dah kering. Ini cerita dia macam ni tuan-tuan. Saya bukan nak cerita Sungai Furat, saya bukan nak cerita padang pasir dah hijau, saya bukan nak cerita pasal anak baling telefon. Benda yang Allah tunjuk kat kita ni, apa jadi dekat kita? Kita takut ke? Kita buat tak tahu. Lantaklah, nak hijau-hijau lah, nak tumbuh pokok balak pun tumbuh lah. Allah ni sayang kita. Sayangnya Allah pada hamba, lalu diberikan tanda ni supaya kita ni beringat. Walaupun Allah bagi tanda, kita sembahyang sunat malas lagi, sembahyang malam gagal lagi. Walaupun Mekah Madinah dah nak subuh dah, ini dia orang nak buat pula satu bandar. Kerajaan Arab Saudi nak buat satu bandar, tak payah pergi UK, tak payah pergi ni, cukup di Saudi. Besar kota yang nak dibuat ni sebesar bandar New York. Semua ada di situ. Nak bersukaria semua ada di situ. Zaman sekarang, zaman tempat yang Nabi tak nak pergi, tempat yang Nabi takut nak lalu, tempat yang Nabi larang kita pergi, orang pergi. Kalau tak silap saya lah, orang pergi umrah, pergi ziarah Madian Saleh, Nabi larang pergi Madian Saleh. Tapi orang pergi tangkap gambar, Nabi larang kita pergi. Tempat sejarah kita kata. Nah. Jadi sekarang ni, siapa ikut siapa dia ni? Betul yang Nabi cakap, besok akhir zaman orang Islam tinggal nama aja. Nama dia tinggal. La yatruku minal Islam illa ismuhu, wa la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Quran tinggal resam ya. Yang ketiga, membanyakkan maksiat dan bangga menzahirkan maksiat. Sekarang orang buat jahat, lalu orang sebarkan jahat. Orang bangga dengan kejahatan, orang suka dengan kejahatan, orang suka dengan kebatilan. Orang suka kan, tuan-tuan. Dulu orang tak semayang, dia tak berani lawan Allah. Dulu orang buka aurat, tapi dia tak berani melawan hukum buka aurat. Jadi zaman ni tuan-tuan, kalau kita tak berhati-hati, kita gagal. Dunia kita tak gagal. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, berapa lama tak kita tak pegang Quran? Berapa lama? Sebulan, 2 bulan kita tak pegang Quran. Kalau kita yang kaki mengaji ni pun dah lama tak pegang Quran, apatah lagi yang tak mengaji. Maknanya yang Nabi cakap tanda kiamat, la yatruku minal Quran illa rasmuhu, tinggal resam saja, tinggal mushaf saja. Dia tanya, berapa lama kita tak pegang? Yang dulu Quran itulah yang kita cium, yang kita letak atas kepala, yang kita peluk-peluk. Berapa lama dah kita tak peluk Quran, tuan-tuan? Mana-mana mula tinggalkan Quran. Kemudian yang keempat, apa kata ulama, alamat hati yang lalai itu, mereka menghabiskan hidup ini pada perkara yang tidak berfaedah. Dia buat benda tak berfaedah semua sekarang. Ni kita tengok
sekeliling kita, benda-benda yang tak faedah, semua orang suka buat. Kita tengok anak kita, apa yang anak kita buat. Apa yang anak kita buat, kita tengok, berarti benda yang dia buat ni faedah tak? Semua tak berfaedah. Tuan-tuan, masa kita kecil-kecil dulu, maghrib aja kita akan dengar orang baca Quran, betul tak? Sekarang rumah kita jadi apa? Betul lah Nabi cakap, Nabi kata la taj'alu buyutakum kal qabr, jangan jadi rumah kamu macam kubur. Senyap aja rumah kita. Bila masa dengar baca Quran, bila ada kematian, macam kubur lah. Bila masa orang ramai, bila ada orang mati, kita pun lalu kubur, tengok orang ramai, betul tak? Kita ada tanya, siapa nak pergi haji tu? Ada tak? Mana ada orang bertolak daripada nak pergi haji daripada kubur? Betul tak? Macam tu sekarang. Rumah kita, dengar orang baca Quran bila ada orang mati. Bila yang ada dalam rumah tu, yang hidup, kita tak ada baca Quran. Maka Nabi samakan rumah ni macam kubur. Betul Nabi kata, la taj'alu buyutakum kal qabri, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur, Nabi kata. Sebab itu, makin lama rumah kita makin tidak ada rahmat Allah. Lepas itu di antara rumah yang diangkat rahmat oleh Allah, Nabi sebut, satu, rumah ada anjing. Alhamdulillah lah sekarang tak ada anjing, kita tak ada bela anjing. Tapi dah ramai juga orang Melayu kita yang dah bela anjing. Ramai dah kan orang Melayu kita bela anjing yang cantik-cantik ni sekarang. Kemudian apa kata Nabi kita? Rumah yang ada patung. Ketiga, rumah yang tetamu tak datang. Kita tanya rumah, kita tanya diri kita, rumah kita dah berapa lama tetamu tak datang? Berapa lama tetamu tak datang rumah kita? Bila rumah tu tak ada keberkatan, maka pada ketika itu tak ada rahmat. Sebab itu isi rumah itu, tuan-tuan, jadi masalah. Sebab dalamnya tak ada rahmat. Suami bergaduh dengan isteri, masalah anak tak selesai, sebab tak ada rahmat. Lepas itu Nabi sampai ajar kita, setiap kali nak masuk rumah, baca suratul Ikhlas 3 kali. Maka orang yang masuk rumah tu, ahli rumah tu berkat, jiran sekelilingnya juga berkat. Kita sekarang duduk rumah sendiri tapi dalam ketakutan, tuan-tuan. Takut. Kita duduk dalam penjara, tuan-tuan. Tingkap besi, pintu besi. Kita duduk dalam penjara, kita takut. Padahal rumah kita sendiri. Sebab apa? Sebab ketika rahmat itu tidak ada di dalam rumah tersebut, maka tidak di dalam jagaan Allah. Ini kena jaga ni, semua benda ni. Balik kepada agama lah, tuan-tuan, senang. Balik kepada agama. Bila kita balik kepada agama, jiwa kita akan tenang. Balik pada agama. Sebab dunia ni bukan ukuran kita berjaya, bukan ukuran, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu kita rasa ustaz nak buat semua ni susah, kena betul-betul nak buat. Satu hari orang bertanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, wahai Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila kita nak rehat? Dia kata, setelah kaki kau jejak syurga Allah, kau rehat.
Selagi kaki kita tak menjejaki syurga Allah, kita tak boleh rehat. Sebab jangan lupa ayat Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mudah sepi kita. Yang baik balas syurga, yang jahat balas neraka. Kita dah tinggal jahat belum? Kita dah tinggal jahat belum? Kata ke orang, tak tinggal sampai sekarang. Nabi ancam kita. Orang yang kata orang, buka aib orang, gali aib orang, amal soleh dia semua habis. Sejak pada hari itu sampai lakil balik. Kita tanya diri kita, dalam hidup kita ni, kita buka aib orang, dengar aib orang, seorang ke 1000 orang. Macam ni. Mengumpat ni dosa dengan makhluk, bukan dosa dengan Allah. Kita tak semayang, kita taubat, itu dosa kita dengan Allah. Selesai. Mengumpat, hasad, bergaduh adik-beradik, ini dosa dengan makhluk. Selagi diorang tak ampunkan dosa kita, selagi tu kita tergantung. Agak-agak saya tanya tuan-tuan, semualah saya, tuan-tuan semua, maki orang ni dosa kepala. Baik, kita buat kereta, orang horn kita maki dia. Agak-agak seorang ke dalam hidup ni dah berpuluh orang kita maki. Agak-agak tuan-tuan lah. Jadi mana kita nak minta maaf dengan orang ni? Orang horn kita, agak-agak macam mana nak cari orang ni? Nak cari dalam Facebook? Tak, yang maki ni orang sembahyang. Yang memaki ni orang puasa sunat. Kita tahu memaki ni dosa. Cilaka lah, bodoh lah, apalah, tak reti ke buat kereta, apa macam-macam. Macam mana nak minta maaf? Kita tak tabayun dulu, kita tak periksa dulu. Kenapa? Sebab kita bukan orang baik. Dan masalah yang paling besar, apabila kita tak rasa benda tu salah, kita dah buat puluhan tahun. Puluhan tahun kita buat benda tu. Baik. Kemudian apa yang disebut oleh ulama, sebab-sebab hati menjadi lalai. Sebab apa hati kita jadi lalai? Satu, yang kita boleh malas, bangga dengan dosa. Kata ulama, bila gilakan dunia, kita gilakan dunia ni, kita tak gilakan akhirat. Tuan-tuan, dunia tak salah, jangan sampai gila, tuan-tuan. Dunia tak salah, tapi jangan sampai gila. Bila gila masalah. Carilah dunia. Allah suruh cari dunia. Tapi Allah pesan dengan kita, ingat Allah banyak-banyak. Harta tak salah, duit tak salah. Yang salah bila jadi gila. Masa tak ada duit dulu, kita tak pandai nak sombong. Bila dah ada duit, mula pandai nak sombong. Masa tak ada rantai besar, gelang besar, tak pandai nak tunjuk dengan orang sebab malu. Awak punya halus saja. Tapi bila dah ada yang besar, mula nak tunjuk dengan orang. Asal nak pergi kedui kahwin aja, pakai segala ada lah yang dia nak pakai.
Kalau boleh sebesar rantai bersikal tu yang dipakai. Sekarang kita kena tanya, perhiasan tu boleh pada orang perempuan, tapi jangan sampai perhiasan kita menjadi sebab kita masuk neraka. Tak salah pakai rantai, pakailah rantai, pakai gelang, pakai cincin, tapi jangan sebab harta tersebut menjadi sebab kita masuk neraka. Kita mula sombong. Harta tak salah, ilmu pun tak salah. Saya selalu cakap dengan kuliah, masa kita bodoh dulu, pandai tak kita cari salah orang? Mana dia? Nampak tak? Dah belajar sikit, orang lelaki dengan ustaz, orang perempuan dengan ustazah, balik dia jadi ustazah. Baru sebulan belajar jadi ustazah, hebat tu. Sebab apa kita mula rasa sombong? Aku ada ilmu tak salah. Sebab ulama sebut ilmu ni satu kemegahan. Yang salah apabila dengan anugerah yang Allah bagi kepada kita, kita mula jadi orang sombong. Tapi kalau kita boleh kekalkan sifat tu, macam mana kita miskin dulu, kita rendah diri, ketika kita kaya pun kita rendah diri, inilah hamba yang Allah sayang. Ketika kita bodoh dulu, kita rendah diri, kita pandai, Allah bagi kita pandai, kita tetap rendah diri dengan Allah, maka inilah hamba yang Allah sayang. Sebab kan ingat, apa yang ada pada kita amanah, dan Allah akan tanya semuanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua, setiap sen yang ada pada kita Allah tanya. Macam mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Kedua, sebab apa hati menjadi lalai? Sebab hati tidak kenal Allah dengan makrifah yang sebenar. Kita lupa siapa kita, siapa Allah. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Jadi kita sombong dengan dia. Kita ingat, dengan apa yang kita buat hari ini, kita bolehlah kat sana senang. Pernah tak kita dengar Nabi kata syurga tu sikit aja orang dia, neraka tu kalau Nabi cakap syurga tu sikit, neraka banyak, macam mana semua orang boleh mengaku dia ahli syurga dengan saya sekali? Dah cakap hari-hari kuliah, hari-hari ahli syurga. Jangan lupa tentang hadis Nabi cakap, ada orang alim yang masuk neraka 300 tahun dahulu daripada penyembah berhala. Ya. Ada tak penuntut ilmu yang masuk neraka? Ada. Ada tak seorang ayah masuk neraka? Ada. Ya. Allah, terima kasih lah bang, tutup aircon tu. Saya nak minta tutup aircon, malu. Rasa atau kencing lah. Dan kalau boleh tutup lah sikit-sikit tu. Kalau panas kan kita buka balik. Terasa lah tuan-tuan. Jadi ketika kita mula kenal Allah, kita sedar diri kita. Yang kita sedar, kita ni tetap hamba Allah. Kita tak jadi tuan, tuan-tuan. Kita jangan jadi tuan. Apa pun yang ada pada kita, kita tak boleh jadi tuan. Kita tetap jadi Tapi kadang-kadang kita terlupa. Kita mula rasa kita tuan. Yang tu kita mula sombong. Kita mula rasa baik, rasa pandai, rasa kaya. Semua rasa kita ada. Benda itu Allah larang. Ujub ni adalah haram. Rasa baik, rasa kaya,
Rasa pandai ini dilarang. Pandai tak dilarang, kaya tak dilarang. Ketika rasa tu ada dalam hati kita, kita mula memiskinkan orang, mula membodohkan orang. Kita rasa kita mula menghinakan orang. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan ingat jadi ustaz ni senang masuk syurga, paling senang masuk neraka. Paling senang tuan-tuan. Paling senang jalan masuk neraka tuan-tuan. Duduk depan macam saya ni paling senang tuan-tuan. Baik. Yang ketiga, apa sebab-sebab jadi hati yang lalai? Kita bergaul dengan orang yang hati yang lalai. Kita bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Betul, kurangkan. Kita bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Bukan kita tinggalkan mereka, tak. Selagi kita ada adik-beradik, kita ada kawan yang belum dapat pergi masjid lagi, belum dapat pergi duduk majlis ilmu, jangan tinggalkan dia orang. Cuma buat masa ni kita tak mampu nak bersama dia orang. Kalau kita duduk bersama dia orang, kita akan ikut dia orang. Kita orang masjid campur dengan orang yang tak nak pergi masjid. Lama-lama yang kena tarik siapa tuan-tuan? Biasa je lah. Kita memang tak pergi masjid lah. Jadi sebab kita tak kuat, lalu apa salah? Kita angkat tangan, doa dengan Allah. Ya Allah, ada lagi jiran aku sebelah tu, dia tak pergi masjid lagi. Ya Allah, dia masih karaoke lagi. Ya Allah, dulu pun aku macam dia juga, tak pergi masjid. Tapi kau sayang aku dulu, dengan kau pilih aku dahulu daripada dia. Ya Allah, kau pilihlah juga dia. Ya Allah, kau berilah hidayah dan taufik atas dia. Ya Allah, macam mana kau telah berikan hidayah dan taufik itu pada aku sekarang. Macam itulah doa kita pada kakak kita, pada abang kita, pada adik kita. Jangan kita tinggalkan dia. Doa. Baik. Antara yang disebut sebab hati menjadi lalai itu, maka kita cenderung dengan maksiat, panjang angan-angan. Kita cenderung buat maksiat. Tuan-tuan, apa maksiat yang kita tak boleh tinggalkan? Tengok. Tuan-tuan, pemarah ni agak maksiat tak? Pemarah, sifat suka marah-marah ni maksiat ke tak? Orang rumah tertinggal kunci, termarah. Agak yang tu disuruh tak oleh syarak. Kita nak keluar, dia tertinggal kunci rumah. Kau yang pun pula nak benda kecil pun kau tak ingat. Agak-agak benda tu syarat suruh ke syarat larang? Kita dah boleh buang belum? Tak, yang marah ni orang semayang ke orang tak semayang? Orang mengaji ke orang tak mengaji? Boleh kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku suami, dia isteri kita. Aku boleh marah dia bila masa je. Macam tu ke tuan-tuan? Tuan-tuan, kita kata kita amal sunnah Nabi. Serban memang sunnah Nabi. Sunnah pada keluarga kita amal tak? Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi tinggikan suara, jerit ke, maki Siti Khadijah? Sunnah tak sunnah tu? Jangan tengok serban dia sunnah. Saya pernah jumpa tuan-tuan,
Ustaz, tolonglah Ustaz. Suami saya orang masjid Ustaz, tapi barang tak boleh hilang. Kalah Fir'aun, tak sudah. Kalau Fir'aun kalah macam mana tuan-tuan? Mengaji tiap-tiap malam Ustaz, barang tak boleh hilang. Allah, lambat baca kopi, marah. Sama ya kat isteri, jangan marah-marah selalu. Siti Khadijah pernah dengar marah Rasulullah. Jadi kenapa? Pernah dengar Siti Fatimah. Agak-agak macam mana kita? Macam ni. Kenapa Ustaz cakap macam ni? Saya ajak diri saya ajak semua orang malam ni, kita usaha berubah jadi orang baik. Sebab kita dah nak mati dah. Takkan sampai mati jadi pemarah, tuan-tuan. Kita berzikir, tetapi kenapa zikir kita tak boleh menghancurkan hati kita yang jahat? Zikir banyak ni kan, tasbih lepas tasbih, solawat lepas solawat lagi, tahlil, istighfar, tapi makin jahat. Zikir ni jadi apa, tuan-tuan? Macam ni lah. Tuan-tuan sakit, makan ubat. Tuan-tuan makan ubat, makin sakit. Tuan-tuan macam ni, tuan-tuan kencing manis, makan ubat kencing manis, tambah kencing manis. Daripada makan pil, cocok. Agak-agak orang macam tu cakap bodoh agak-agak nanti kan. Sepatutnya makin makan ubat, makin sihat. Makin makan ubat, daripada tak potong kaki, potong. Ini ubat apa ni? Jadi macam tu zikir. Jangan semakin zikir semakin jahat. Semakin zikir semakin tamak dengan dunia. Semakin zikir semakin takkan orang muliakan kita. Semakin zikir semakin kuat dengki, hasad. Sepatutnya semakin kita pukul hati kita ni dengan zikrullah, semakin kita jadi orang baik. Baik ni, Nabi cakap macam ni, kalau kau nak tahu kau orang baik, katanya ahli kau sendiri. Kata Nabi cakap, tanya ahli. Siapa ahli? Kalau suami, tanya kalau isteri, tanya suami. Kedua, Nabi kata, tanya anak-anak. Kita nak tahu kita ni orang baik tak orang baik, tanya anak dia. So panggil anak dia, tanya, abang kau tu baik tak? Nampak I baik kata. Dalam rumah setan. Rupanya kita tak baik, tuan-tuan. Ketiga, Nabi cakap, kalau nak tahu kita baik tak baik, Nabi kata, tanya jiran sebelah-sebelah. Kalau jiran kita kata kita lah jiran yang baik, maka kita orang soleh, kata Nabi. Tuan-tuan perasan tak, bila kita meninggal, jenazah kita diangkat, Tuan Imam cakap apa? Nampak tak? Baik tak ini mayat kan? Kita semua cakap apa? Baik, dia jahat. Pasal apa pula, tuan-tuan, ketika jenazah kita diangkat, imam tanya macam tu?
Yang ditanya ni lah jiran-jiran dia, kawan-kawan dia. Yang ditanya ni. Sebab salah satu nak tahu yang kita ni orang baik tak orang baik, tanya ahli, isteri, suami, anak. Kemudian Nabi kata tanya jiran. Itu imam tanya jiran dia, baik tak ini mayat? Baik. Ada tak 3-4 orang yang sakit hati dengan dia? Jahat dia. Eloklah dia mati. Daripada nyusahkan orang, eloklah cakap. Nampak tak? Jaga yang tu. Baik. 8.5. Kemudian sebab kita ni lalai, iaitu kita meninggalkan zikrullah dan banyak berkata-kata perkataan yang kosong, yang tidak memberi faedah kepada agama. Kita kena ubah tuan-tuan. Ni masuk bulan Maulid dah ni. Dah masuk bulan Maulid ni. Baca selawat banyak-banyak. Saya 2 hari lepas, kami satu madrasah tuan-tuan. Saya bukan nak kata apa tak, sebagai satu kuat semangat. Sebelum saya nak datang kemari, hari Jumaat, lepas Jumaat tu saya bercakap dengan murid saya dan semua jamaah madrasah. Saya kata bulan Maulid nak sampai. Dia kata baca selawat, habiskan selawat. Tiap-tiap orang saya arahkan 35,000 kali. Seorang 35,000. Kita dengar hadis Nabi kata satu selawat 10 rah. Kalau 35,000 tu, alhamdulillah ada berapa orang murid saya dah habis dalam masa 4 hari. Murid dah habis, guru dia tak habis. Bangang guru tak. Kena habis lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Isteri saya beramal, anak saya beramal, menantu saya beramal. Cucu saya pun pegang tasbih tu. Tapi tak kira lah, dia main tekan, dia datang sehari habis tu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau satu kampung baca selawat, berapa banyak rahmat yang kita dapat. Sebab itu kalau kita beramal, jangan tinggalkan isteri kita. Kalau isteri beramal, jangan tinggalkan suami dia. Kemudian kalau mak ayah beramal, jangan tinggalkan anak-anak dia. Allah bagi saya kebahagiaan tuan-tuan. Ini saja nak kongsi ni. Saya kalau buat apa-apa, alhamdulillah, isteri saya, anak saya, menantu saya, semua ikut saya. Kalau saya kata Maulid ni kita baca habiskan salawat 35,000 kali, alhamdulillah, menantu saya, anak saya, cucu saya yang besar sikit, dia orang mula ikut. Ni kebahagiaan kita sebenarnya. Sebab kita tak nak jika rahmat itu kita dapat, anak kita tak dapat. Rahmat itu kita dapat, menantu kita tak dapat. Rahmat itu kita dapat, isteri kita tak ada. Sebab apa? Sebab besok kalau kat sana kita masuk syurga, isteri kita tak dapat, anak kita tak dapat, menantu kita tak dapat, kita akan cari mereka. Ya Allah, isteri aku mana? Kalau isteri kita masuk syurga, kita cari, ya Allah, suami aku mana? Kemudian kita sebagai mak dan ayah, kita akan cari anak-anak kita. Ya Allah, anak aku mana? Abang mana? Kakak mana? Adik mana? Ya Allah, kita akan tanya. Sebab besok di dalam syurga Allah, macam mana dia panggil kita dalam dunia, macam tu dia panggil kita dalam syurga. Kalau dalam dunia dia panggil abah, abah lah. Dia panggil ayah, ayah lah. Baik. Tak nak ke tuan-tuan kita masuk syurga,
anak dan isteri kita, menantu kita dapat masuk syurga. Ya. Baik. Kemudian di antara sebab orang yang lalai ini tadi, hati mereka putus daripada mengingati mati dan akhirat. Dia tak ingat mati, dia tak ingat akhirat. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, Allah pesan kat kita, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka redha, mana puas dengan kehidupan akhirat, dan mereka merasa tenteram dengannya, serta orang-orang yang lalai dari ayat kami, mereka tu tempatnya, kata Allah, dalam neraka. Sebab apa? Sebab apa yang selalu mereka kerjakan. Kena ingat, Allah ni sayang kita. Apa yang nak berlaku dalam hidup kita, perjalanan yang akan berlaku dalam hidup kita, Allah bagi tahu. Besok, kata Allah, kata Nabi, engkau mati, engkau akan pergi kubur. Sampai kubur, nanti engkau akan ditanya 4 soalan. Kita tak masuk lagi, tuan-tuan. Ke saya dengan tuan-tuan dah mati dah? Kita dalam barzah semua ni? Tak. Kita belum mati lagi, tapi kita dah tahu apa yang akan terjadi dalam kubur. Nampak tak? Sayang tak sayang Allah kat kita, tuan-tuan? Kalau nak kubur kau terang, kau buat ni. Kalau kau nak kubur kau gelap, kau buat ni. Betul tak apa yang Allah sebut dalam Quran setiap minggu? Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Kami datangkan Rasul, datangkan akal. Kau pilihlah. Nak syukur ke nak kufur? Besok mati, nak kubur tu gelap ke nak kubur tu terang? Kau pilihlah. Kau jangan salahkan kami. Ya. Sebab kami dah bagi akal. Yang tak payah mengikut perintah syarak, orang gila ya, tuan-tuan. Tak nak semayang, boleh gila. Kan susah. Minta dengan Allah, ya Allah, aku ni dah lama sangat berakal, gilakanlah aku ni, aku malas semayang. Boleh minta lah. Rasa macam beban lah, ya Allah semayang ni, kau gilakanlah aku. Senang. Sebab orang gila terangkat hukum syarat. Nak telanjang, boleh. Syarat gila, tuan-tuan. Kalau tak gila, wajib tutup aurat. Orang gila je boleh telanjang, tuan-tuan. Tapi Allah ambil akal. Allah jamin banyak perkara kat dia. Dia makan makanan kotor, badan dia tak, alhamdulillah. Kita tak boleh sikit, cerit-berit lah, apalah kan. Baik. Senang ya, tuan-tuan. Rasa-rasa tak nak ikut perintah Allah, gila. Minta. Malam ni semayang tahajud, minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya, aku ni kedekut, ya Allah, sayang harta aku ni. Kau gila dengan aku, ya Allah, daripada aku gila dunia ni. Senang. Besok aku tak akan hisap dah. Ya. Baik. Sepatutnya kan, tuan-tuan, surau, masjid, kita tak payah fikir api air lah. Kalaulah sebulan macam surau kita ni, kata sebulan api dia 300. Kalau seorang RM10, 30 orang setiap bulan, RM10, tuan-tuan. Masing-masing berebut, ya Allah, aku sayang kau, aku nak jaga rumah kau, aku nak terangkan rumah kau, ya Allah. Jumpa pengurusi mesej, Haji, saya nak bayar dia api tiap-tiap bulan RM10. Jadilah dapat bahagian dia.
Kalau saya dapat kekalkan setahun, kekalkan 10 tahun sampai saya mati, mudah-mudahan dengan RM10 ni besok, mudah-mudahan terang kubur saya. Tolong doakan dia. Air 300. Sebanyak mana orang ambil air semayang? Tuan-tuan, Nabi sampai cakap macam ni, man dalla ala khairin kafa'in. Siapa yang tunjuk orang buat baik, dia dapat kebaikan seperti mana orang buat baik, sikit pun tak kena. Siapa tolong orang buat baik, dia akan dapat kebaikan sikit pun dia tak kurang. Tapi sayang kan, kita rasa sayang, RM10 nak bagi kat surau, bayar api, bayar air. Kalau beli nasi ayam, rugi kan tuan-tuan? Suatah ni nasi ayam viral ni juga. Habis-habis jadi tai. Beli RM7 jadi tai, tuan-tuan. Baik. Macam mana kita nak rawat hati yang lalai? Sikit lagi, boleh tak? Saya tengok tuan-tuan macam nak mati. Risau lah. Tiba betul-betul lah mati kan. Oh, risau. Risau tu kenapa? Menyusahkan. Nak report polis lah. Pasal apa mati dalam majlis ilmu. Tengah mengaji mati. Elok lah mengaji mati. Tapi masalah jadi susah. Polis tanya, mati dalam mengaji, siapa yang mengajar? Saya pula kena ingat sekali.